Selamat pagi, salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Datin Seri Azlin binti Hezri. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Razi bin Abu Hassan, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hayati Rosli, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam. Yang berbahagia Datuk Dr. Saundari Somasundram, Presiden Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Profesor Dr. Zabidi Hussein, Vice Chancellor University of Cyberjaya. Yang berusaha Tuan Maha Palan, Group Managing Director Cyberjaya Education Group Sendirian Berhad. Oh ampun, saya maaf tertinggal. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Palan, tuan rumah kita, Pro Chancellor University Cyberjaya. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Sharif, Director Cyberjaya Education Group Sendirian Berhad. Yang berusaha Adjunct Profesor Dr. Supra Subramanian, Head of Group Global Business Development Cyberjaya Education Group Berhad. Yang berusaha Tuan Raymond Liu, President Life Insurance Association of Malaysia. Yang berusaha Tuan Mark Odell, Ketua Pegawai Eksekutif Life Insurance Association of Malaysia. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Saudara-saudari yang saya hormati dan kasihi sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera sekali lagi. Saya sebenarnya berfikir bahawa ada yang penat mendengar senarai exhaustif div kehormat yang kita umumkan. Sebenarnya banyak lagi yang kita hendak juga namakan, dan ini sebenarnya merupakan penampakan betapa besarnya masalah kanser, dan yang penting sekali, how much of us need to come together. And I think thank you so much for making this effort to join us this morning untuk kita bersama melihat bagaimana kita dapat memerangi masalah yang semakin menular di kalangan masyarakat kita ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya mulakan dengan statistik yang sangat-sangat menggerunkan dan saya kira cukup membimbangkan. Di negara-negara Asia Pasifik, kita jangka bahawa 30% daripada semua penduduk akan mendapat kanser di dalam jangka masa hayat mereka. Di negara-negara Eropah, kita selalu look to the west. Ini satu statistik yang kurang bagus bagi mereka. 50% daripada setiap seorang yang duduk di mana-mana negara Eropah akan mendapat kanser di dalam jangka masa hayat hidup mereka. Ini adalah statistik yang sangat membimbangkan, merunsingkan, dan saya kira membelungi masyarakat. It is the biggest problem to us that we have not seen since COVID-19. Unfortunately, it is a silent problem. Nah, masalahnya dengan kanser adalah kita sering mengambil pendekatan di mana hanya kita lihat dari segi aspek perawatan klinikal. Kita hanya meletakkan beban ke atas perawatan kanser di atas bahu doktor, jururawat, para petugas kesihatan dan sistem kesihatan. But as you can see, cancer is not just a problem of health. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan melihat saya sering seperti tape recorder, generasi sekarang tape recorder tak pernah tengok lagi, tape recorder yang buruk yang akan sering mengulangi perkara yang sama, which is saya punya motto baru, cancer is everyone's business. Kanser akan, jikalau tidak, of course setiap hari kita mengharapkan tidak, tetapi kanser akan melanda kepada 30% daripada setiap salah satu daripada ahli keluarga kita. It is a disease yang pervasif. Dia bukan sahaja membelenggu kesihatan fizikal, tetapi juga emosi, masalah sosial, ekonomi, dan penjejasan ke arah masyarakat keseluruhannya. Maka, tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan yang kita perlu ambil ke arah menangani
masalah paling besar yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita adalah melalui a joint approach. Bersama kita seharusnya mengambil langkah-langkah yang agresif sekali to make it all our business. Cancer is everyone's business. So dalam erti kata yang sebenarnya, Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia bukan sahaja bertujuan atau berfungsi untuk meningkatkan perawatan. We are working on that. Kita continuously struggle on that. Tapi kita menyedari dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini menampakkan perubahan ataupun anjakan dari segi pemikiran kami sendiri, iaitu kita perlu melibatkan seluruh aspek komuniti, seluruh lapisan masyarakat bersama dalam kita mengharungi masalah yang bernama kanser ini. Umpamanya, dari segi pendidikan, Persatuan mula bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang tak mungkin kita pernah bayangkan ada peranan dalam menangani kanser. Umpamanya, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia hari ini ada Colonel Martin dan pasukannya dari Angkatan Pertahanan Awam kini berganding bahu dengan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia untuk menyiapniagakan sukarelawan dan juga membantu dalam pergerakan pesakit kanser dari kawasan ke kawasan serta juga dalam program pencegahan. Yang utamanya adalah bukan sahaja penglibatan EPAM tapi juga institusi-institusi pengajian tinggi yang merupakan tempat di mana kita mendidik minda-minda muda kita supaya mereka dapat memahami dan kemudian pada masa yang akan datang mengharungi masalah yang akan timbul di atas which will sit on their laps. Dan bagi tujuan ini, seperti yang tuan-tuan boleh lihat, kita memulakan kerjasama yang intensif bersama universiti-universiti, termasuklah seperti rakan seperjuangan kita pada hari ini, Universiti Cyberjaya dan juga universiti-universiti lain untuk bersama kita membentuk minda-minda yang akan menjadi our economic providers, and most importantly dan sedih sekali bagi saya, will become clients of National Cancer Society and further NGOs in the future. Yang seterusnya adalah dengan jalinan erat yang kita ada, perhubungan yang kita telah develop over decades. Persatuan Kanser adalah persatuan yang lama, kita hampir mencecah 60 tahun. Jadi we've been around in this country since the country began, and our perjuangan tidak pernah berundur lagi lah. Tak nampak lah kita punya our sunset we can't see unfortunately. In this struggle, dalam perjuangan ini saya harus tidak boleh mengenepikan saudara-saudara kami, adik-adik kami, abang-abang kami daripada semua NGO kanser yang lain, terutamanya umpamanya Breast Cancer Welfare Association, SCAN dari Kuching, MACR, Magna dan berbagai agensi yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bersama kita pada pagi ini, yang bertungkus lumus Cancer Survivors Malaysia umpamanya, yang bersama-sama kami di lapangan mengharungi masalah seharian yang dihadapi oleh pesakit kanser di seluruh Malaysia. Selain daripada itu, dari segi perawatan, kita terus bekerjasama dengan bukan sahaja Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga badan-badan farmasutikal dan juga sekarang seperti yang tuan-tuan dan puan-puan akan lihat hari ini bersama rakan-rakan dari industri insurance untuk bersama-sama kita find other solutions to be able to combat cancer. Dan sepanjang hari ini tuan-tuan dan puan-puan akan lihat bagaimana kami serta juga agensi-agensi lain, NGO, rakan-rakan NGO lain dan usaha-usaha yang sedang mereka lakukan dalam menangani masalah kanser di dalam komuniti mereka dan di seluruh Malaysia. Kita juga sedang bekerjasama melalui jalinan National Childhood Cancer Alliance
yang saya kira masalah childhood cancer ni sudah lama dianaktirikan daripada adult cancer, dan kini kita mula menjadi lebih erat bersama. Dan melalui inisiatif National Childhood Cancer Alliance, kita tahun lepas sudah pun mendapatkan syukur kepada Tuhan kerjasama daripada semua agensi termasuk Malaysian Airline System, Grab, ERL, KTM, dan baru saja kemarin bersama Penang Ports Authority dan industri perkapalan, di mana setiap seorang daripada pesakit kanser kanak-kanak di seluruh Malaysia, apabila mereka terpaksa mendapatkan rawatan di mana-mana hospital, from point to point, they travel for free, they stay for free, and all their costs are taken care of. And benda ini kita sudah pun operationalize daripada March 2023. So we hope to be able to do the same untuk all other sectors. Saya juga cukup bangga, berita ni rahsia sikit lah, tapi biasalah saya ni kepoci, jadi saya keluarkan dulu. Kita juga akan dalam bulan-bulan yang akan datang ini memulakan program Return to Work bagi sejumlah 150 pesakit kanser di seluruh negara sebagai satu perintis bersama-sama dengan 3 buah syarikat terkemuka. So, dari end to end, kita kena pastikan bahawa screening, diagnosis, treatment dan survivorship support bagi semua pesakit kita yang semakin hari semakin meningkat. Kita kena pastikan bahawa we have to make it happen for them. And for this, ini bukanlah satu tugas yang kita boleh serahkan semata-mata kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan notice, I'm not exactly talking about our work with the Ministry of Health of Malaysia, kerana bagi kita tidak ada perbezaan. Kita telah menyokong dan bekerjasama sepenuhnya dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sejak permulaan negara ini merdeka lagi. Dan ini adalah satu relationship ataupun perhubungan yang bertalian darah, tidak boleh kita pisahkan. Tetapi our focus here today is to make sure that they need help. Let us help them. We need your help for us all to come together to do better for cancer. So thank you very much once again. Terima kasih kerana keluar ke City of Cyberjaya yang begitu indah ini, kepada kampus yang betul-betul magnificent, and to spend your Saturday for us to be able to do better. Saya berharap daripada sesi-sesi hari ini, tuan-tuan puan-puan, bukan sahaja saya tak suruh, you are not here to learn, we are here to build something together, make friends, network, get some projects going. Kita dah bawa dah semua pharmaceutical industry punya colleagues, power diorang, cuba get them going to support some of your initiatives all over the country. Kita ada pelbagai agensi-agensi lain. Let's connect and do more. Ini bukan hari di mana kita makan kari pak balik. At the end of the day, let's have some programs to do better together. As usual, saya dah mimpi panjang, so izinkan saya mengundur diri dengan ucapan ribuan terima kasih sekali lagi, terutamanya kepada Datuk Seri, Tan Sri, Datuk Aziz dan our colleagues dari Liam dan sebagainya, Mr. Mark and Datuk Raymond yang bersama kita, and of course all of you all to make today a brighter, better day for tomorrow. Thank you very much.